Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah wa dilalatuha. Hikayat, kisah-kisah yang diambil istimbat daripadanya hukum fiqh. Hikayat yang keempat iaitulah kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Uthman. Ketika Umar berkhutbah, Sayyidina Uthman masuk. Maka dalam hikayat dua sahabat besar ini, kita akan dapat 10 perkara yang akan kita bincangkan nanti insya-Allah dari sudut hukum fiqhnya dan dari sudut fawaid ukhra, faedah-faedah lain yang al-ilmiyah yang lain yang dapat kita ambil daripada kisah yang menarik ini insya-Allah. Jadi para penonton, para pelajar sekalian, hadis ini diriwayat oleh Abdullah bin Umar daripada ayah dia Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ini menarik ni. Anak riwayat daripada bapa. Bahawa bainama huwa qa'imun fil khutbati yaumal jum'ah. Sedang Sayyidina Umar berdiri berkhutbah. Tengok, qa'imun, tanda. Umar berdiri. Untuk apa? Fil khutbati, menyampaikan khutbah. Khutbah apa? Yaumal Jumu'ah, pada hari Jumaat. Sudah tentu khutbah Jumaat. Maknanya kita ada 3. Berdiri, khutbah Jumaat. Izdakhala rajulun minal muhajirin al-awwalin. Tiba-tiba masuk seorang muhajirin yang terawal. Ibn Umar tidak menamakan sesiapa dalam riwayat ini. Min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia bangun, bila dia masuk, maknanya cerita yang ketiga, yang keempat, orang masuk waktu Umar sedang berkhutbah. Fanadahu Umar. Umar panggil. Ayyatu sa'atin hadhihi? Saudara, waktu mana ni? Pukul apa ni? Maknanya pertanyaan itu adalah bentuk ingkar. Apa yang diingkarkan? Lambat masuk. Qala inni syughiltu. Aku sibuk tadi dengan ada urusan yang tersendiri. Maklumlah, seorang sahabat yang hebat, yang sibuk, yang besar. Falam anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'zin. Aku tak balik ke rumah, tiba-tiba aku dengar azan. Dengar azan, Masya Allah. Falam azid an tawadda'tu. Tak lebih daripada aku masuk rumah, ambil wuduk, pusing balik ke masjid, Tuan Khatib sudah di mimbar. Faqala Umar, wal wudu' aidan. Wuduk pula. 2 kali ingkar. Kenapa diingkar? Wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Kamu tahu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada kita supaya mandi. Kamu wuduk je. Tengok. Hadis ini muttafaqun alaih. Mana dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dilalatul hadis ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan istihbabul ghusl. Sunat mandi pada hari Jumaat. Kalau kita boleh, kena mandi. Kalau tak mampu, wa in tawadda'a jaza. Kalau tak mampu, berwuduklah sebab kita nak pergi solat. Kan? Nak pergi solat. Timbul soalan realiti di musim PKP. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, macam mana dengan kami yang tak boleh pergi solat Jumaat ni? Mandi juga ke tidak? Nak mandi juga ke tidak? Sebab tujuan kita nak mandi ni kerana nak pergi solat Jumaat, kerana ijtima'. Maka sebahagian ulama telah memberi jawapan mengatakan bahawa Memang asal kita mandi itu li ajli ijtima', kerana nak pergi berkumpul
di masjid. Tapi oleh kerana masjid kita terhalang dengan COVID-19 ini mengancam kita pada perkiraan ahli-ahli SOP, kan? Maka kita kena mandi juga atas dasar inilah keazaman kita, inilah niat kita, inilah adab kita pada hari Jumaat. Kita kata Alhamdulillah. Baiklah para penonton sekalian, para jemaah sekalian. Dalam kisah ini ada 3 sahabat. Ibnu Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Muhajirin al-Awwalin yang masuk dalam masjid yang terlewat tadi. Siapakah dia? Mari kita tengok. Maka di sini ada 10 perkara isu yang akan dibincangkan. Ini di antara seni susunan kitab Hikayatun Fiqhiyah. Yang pertama, rawi hadis Ibnu Umar. Dia adalah as-sahabi al-jalil Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma. Al-Imamul Qudwah, Syekhul Islam Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki thumma al-Madani. Saya tak terjemahlah, itu gelaran-gelaran dia. Masuk Islam dalam waktu dia masih kecil, kanak-kanak, kemudian dia berhijrah bersama dengan ayah dia, waktu dia hijrah belum balik. Dan dalam peperangan Uhud dia dianggap kanak-kanak sehingga dia tidak dibawa untuk pergi berperang. Peperangan yang pertama yang dia sertai oleh Ibnu Umar iaitulah Al-Khandaq, peperangan Parit ataupun Al-Ahzab. Ibnu Umar termasuk di kalangan orang yang bai'ah ikat setia di bawah pokok di Hudaibiyah tahun yang ke-6. Ibu dia sama dengan Ibu Hafsah. Mana dia dengan Hafsah adik-beradik ibu sebapa. Nama mak dia Zainab binti Maz'un, adik-beradik kepada Uthman bin Maz'un al-Jumahi, muhajirin yang pertama yang mati di Madinah. Ibnu Umar mempunyai dalam musnad dia, musnad Baqi, ada 2,630 hadis. Ittafaqa lahu, Imam Bukhari dan Muslim ittifaq sebanyak 186 hadis. Bukhari saja sebanyak 81, Muslim saja 31. Itu dari sudut fakta riwayat dia. Kata Tawus, aku tak tengok orang yang lebih warak daripada Ibnu Umar. Mana Tawus sempat dengan Ibnu Umar, Tawus ni tabi'in. Allahu Akbar. Sayyidina Ibnu Umar meninggal ketika umur dia 87 tahun, iaitulah pada tahun 74. Rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa an jami' sahabah. Itu anak. Bapaknya siapa pula? Adapun Umar bin Khattab, khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya sahabat ni, Sayyidina Abu Bakar, nama dia khalifah Rasulillah. Mana pengganti pentadbiran negara Abu Bakar, ganti Nabi. Bila Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar jadi khalifati Rasulillah. 2 kali. Khalifati. Pengganti kepada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjang. Akhirnya ditukar kepada Amirul Mukminin Umar. Amirul Mukminin Umar dikenali dengan nama Al-Faruq Umar ibn al-Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi Abu Hafs. Mak dia nama Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah. Pada peringkat awal permulaan Islam, Sayyidina Umar begitu garang dengan Islam. Garang dia kepada orang Islam. Bila Umar masuk Islam, Islamnya Umar fathan lil muslimin, telah menjadi suatu kekuatan kepada orang Islam. Masya Allah, tabarakallah. Kata di Ibnu Mas'ud, ma'abadnallah jahratan hatta aslama Umar. Kami tak berani nak beribadat secara terang-terang sehingga Umar masuk Islam radhiyallahu anhu.
Dia punya body dia tawilan jasiman. Oh, tinggi Sayyidina Umar ni. Oh, tinggi dia. Dia kata kalau dia berjalan ka'annahu rakibun. Macam dia duduk atas kenderaan, orang lain bawah. Oh, Masya Allah, tinggi, hebat orangnya. Kan? Hakama fa'adal, telah menjadi hakim pemerintah yang cukup adil. Mati dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi pada tahun 23. Khilafatuhu 10 sinin. Pentadbiran pemerintahan Sayyidina Umar selama 10 tahun 6 bulan. Para jemaah sekalian, kita kena kenal nama pembunuh Sayyidina Umar. Nama dia Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Di mana Abu Lu'lu'ah al-Majusi, pembunuh Sayyidina Umar itu telah ditabal oleh puak-puak Syiah sebagai syahid Abu Lu'lu'ah. Qatalahumullah. Kubur dia dipuja, dijadikan pesta. Pada hari pembunuhan Sayyidina Umar, terbunuhnya Sayyidina Umar, puak-puak Majusi, puak-puak Syiah berpesta di kubur Abu Lu'lu'ah mengenangi kemenangannya kerana dapat membunuh Sayyidina Umar. Kita kata Masya Allah. Kita kata Umar radhiyallahu, mereka melaknat Sayyidina Umar. Maka jangan sekali-kali mendampingkan diri kepada golongan-golongan Syiah. Jangan duk baik dengan dia. Jangan duk sangka-sangka baik dengan dia. Dia kata, ada orang kata nak takrib. Kita kata sudah dicuba. Sudah dicuba. Salah seorang daripada yang orang besar dunia yang mencubanya, iaitulah Samahatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Hafizahullah, dia kata dia dah cuba takrib. Qaradawi kata, ma yanfa', tidak berfaedah. Kalau setakat kita bawah-bawah ni nak cuba takrib lagi, kita kata jauh lah. Jauh dengan keadaan itu. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk kepada fiqh. Yang pertama, al-qiyam. Sayyidina Umar bangun berdiri menyampaikan khutbah Jumaat. Maknanya orang yang nak menyampaikan khutbah Jumaat mesti berdiri mengikut jumhur ulama. Majoriti ulama mengatakan bahawa innahu wajibun. Wajib bangun berdiri bagi orang yang mampu. Kalau khatib tak mampu, dia boleh duduk. Dalil dianya hadis Jabir bin Samurah yang menceritakan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman. Nabi kita berkhutbah dalam keadaan berdiri, wa yajlis bainal khutbataini. Dia Nabi kita duduk antara dua khutbah, yaqra'u ayat wa yuzakkirun nas. Nabi baca ayat Quran dan juga dia memperingatkan kepada manusia tentang perkara isu yang nak disampaikan pada minggu itu. Masya Allah tabarak. Hadal hadis rawahul jamaah illa al-Bukhari. Kan? Baik. Maknanya berdiri ini salah satu daripada rukun. Sama juga dengan hadis Ibnu Umar juga meriwayatkan bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jum'ah qa'iman. Nabi kita khutbah dalam keadaan berdiri. Jadi kita mengatakan bahawa berdiri itu bagi khatib yang mampu, memang dia kena bangun berdiri. Orang Kelantan kata berdiri cacah. Cacah ni makna berdirilah. Bangun cacah. Kan? Sehingga seorang sahabat ni menafikan Nabi kita duduk. Jabir bin Samurah kata apa? Faman qala innahu yakhtubu jalisan faqad kadzab. Siapa dia kata Nabi berkhutbah sambil duduk, bohong orang tu. Wallahi aku telah solat di belakang Nabi lebih daripada 2000 solat. Mana keseluruhan solat lah. Solat fardunya, solat Jumaatnya sekali. Solat Jumaat semua tak cukup. Dengan masa 10 tahun, mana nak cukup? Kan? Baik. Ada setengah riwayat daripada Abu Hanifah mengatakan berdiri itu sunat. Tidak wajib. Baik, biarlah kita ambil yang wajib. Bagi jemaah yang mampu, maka wajib bagi dia berdiri khutbah. Satu. Perkara yang keempat, kana al-hakim fil asril awal khalifah. Khalifat yang menjadi pemimpin pemerintah di peringkat awal, generasi yang terawal, iaitulah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara. Pentadbiran, politik, agama, siasah, kebajikan, semua khalifah jaga. Mana zaman Sayyidina Abu Bakar, dia belakang. Zaman Sayyidina Umar, dia juga.
Mereka lah ahli fatwa, mufti pun dia. Qadi yang menjatuhkan hukuman hudud, khalifah. Ketua yang menguruskan tentera, khalifah. Semua di tangan khalifah. Imam besar, khalifah. Jadi dia belaka. Falammat tasa'at, apabila semakin luas negara Islam dan keperluan untuk diagihkan tugas ada, lebih-lebih pula apabila sangat luas pentadbiran kan, maka pemimpin sibuk dengan pentadbiran siasah, maka ketika itu mereka memilih melantik imam-imam qadi dari kalangan sahabat-sahabat ataupun ulama-ulama yang dipilih. Ulama yang dipilih. Lama kelamaan sultah diniyah wasiyasiyah agak terpisah. Terpisah. Maknanya pemimpin hanya tumpu pada politik, isu agama duduk di tangan penguasa-penguasa agama, mufti-mufti, qadi-qadi dan sebagainya. Dan macam kita inilah, Perdana Menterinya lain, yang boleh mengisytiharkan lain. Kita tambah-tambah kita di Malaysia ni pula bukan sakat lain. Dalam negara ini pula, dalam isu agama ada 14 mufti. Kan? Itu pentadbiran. Masalah pentadbiran itulah yang telah berlaku dalam dunia sekarang. Biarlah. Yang penting kita nak bagi tahu, zaman peringkat awal Islam dulu, khalifah melaksanakan tugas. Tapi dah dunia semakin luas, terpaksalah kena atur pejabat. Sebab itu zaman Sayyidina Umar mula ditubuhnya Dawanad Dawawin. Ulama sejarah mengatakan Sayyidina Umar di antara orang pertama yang menyusun dewan, fail-fail, nama-nama tentera, gaji tentera, allowance dia berapa, semua dipanggil ada sijilat. Dan zaman Sayyidina Umar juga telah menetapkan tarikh Hijri sebagai tarikh bagi umat ini. Jadi selesai masalah. Yang kelima, perkara yang kelima, al-muhajirun al-awwalun. Orang muhajirin yang terawal menjadi tonggak kepada agama ini, dan bersama dengan mereka iaitulah golongan Ansar. Golongan Ansar, orang-orangnya Madinah. Maka dalam surah Al-Hasri Allah sebut lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Itu suratul Hasri. Dan dalam ayat lain pula والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Surah At-Taubah ayat 100. Ayat yang kita baca semalam kan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kelebihan muhajirin al-awwalin. Mana orang muhajir yang pertama. Kita dah bahaskan dalam perbincangan dalam tafsir. Ulama kata siapa dia muhajirun awwalun? Ada yang mengatakan yang terawal muhajir ini sehingga berlaku pertukaran kiblat. Pertukaran kiblat bila? Syaban pada tahun yang kedua. Awal lagi. Ada sebahagian kata tidak, sampai ke perjanjian Hudaibiyah. Sebab setahun lepas pada itu berlaku pembukaan kota Mekah, la hijrata ba'dal fathi. Mana selepas daripada pembukaan kota Mekah, lain. Ataupun selepas perjanjian Hudaibiyah, pun sudah berbeza watak, keadaan landscape politik di Mekah. Sebab kita sudah damai. Nak hijrah, pergi. Oh, pada peringkat awal, sebelum daripada itu, jangan. Ummu Salamah terpaksa duduk berpisah dengan Abu Salamah, anak dia Salamah ditarik sampai tercabut tangan. Suhaib Ar-Rumi terpaksa meninggalkan harta benda. Jadi banyak cabaran lepas pada perjanjian. Oleh kerana kita sudah ada pakatan perjanjian, yang pentingnya mereka ini hebat. Kemudian termasuklah orang-orang Ansar. Satu hari berlaku sedikit masalah di antara Khalid ibn al-Walid. Para penonton, para jemaah kena tanda dari sudut fakta sejarah. Khalid ibn al-Walid ini, waktu Nabi nak masuk Mekah, tak tahu yang ke-6 Hudaibiyah, dia yang menjadi panglima yang menghalang Nabi masuk Mekah. Masya Allah. Dalam peperangan Uhud, dia yang memecahkan tentera Islam. Dalam peperangan Ahzab, dia datang lagi.
Maknanya Khalid ni solid, cukup. Penentangan dia cukup kuat. Tapi kuasa Allah Azza wa Jalla, tak ada siapa yang boleh menghalangnya. Khalid masuk Islam selepas Khaybar. Selepas Hudaybiyah. Hudaybiyah tahun yang ke-6. Maknanya Khalid masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah. Nabi nak buka Mekah, Khalid menjadi panglima Islam, salah seorang daripada pembawa bendera. Baik, maknanya dia masuk Islam lewat. Tahun yang ke-8 ada mengatakan. Abdurrahman bin Auf terawal masuk Islam di rumah Daril Arkam lagi. Berhijrah 2 kali. Menyaksikan peperangan Badar. Salah seorang daripada 10 yang dijamin masuk syurga. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Tiba-tiba berlaku kes dua ni. Abdurrahman bin Auf report ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Khalid kata kepada saya sekian-sekian. Adalah kita untuk sedut detail sangatlah dalam masalah perkara yang berlaku di antara para sahabat. Sebab itulah banyak benda-benda tak boleh dipublikkan sangat. Nanti orang salah guna, salah faham. Maka Nabi kita sebut, Nabi kita bagi tahu, da'u li ashabi. Nabi kata, janganlah buat apa-apa kepada sahabat aku. Fa inna ahadakum law anfaqa misla Uhudin zahaban. Seandainya seorang kamu mendermakan sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud emas. Besar mana Bukit Uhud? Saya sudah nyatakan dalam buku kita ni, dalam buku sejarah Madinah ni, Bukit Uhud, panjang dia saja, para jemaah sekalian, panjang Bukit Uhud 6 km. Ni baca dalam buku ni, Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. 6 km panjang dia. Besar. Nabi kata, kalau kamu bagi sedekah sebesar Bukit Uhud emas, tidak sampai kelebihannya apa yang disedekahkan oleh sahabat-sahabat aku yang terawal ini, secupak ataupun setengah cupak gandum. Masya Allah, tabarak. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Karena itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak menyamakan ata ad-diwan, anugerah pemberian yang diberi kepada muhajirin yang terawal dengan orang Ansar yang kemudian dan orang-orang lain. Umar dibagi. Ini muhajirin awalin. Ia ni Ansar, di kalangan Ansar, ia ni ahli Badar. Ia, Masya Allah, Umar telah memberi anugerah hasabal asbaqiyah fi dukhuli hazad din, masuk agama ini. Sebab itu kita kena belajar. Kan? Umar kata apa? La aj'alu man qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaman qatala ma'hu. Aku tak akan samakan pemberian ini kepada orang yang pernah berperang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang sepanjang hidupnya berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak akan sama. Sebab tu kita kadang-kadang dalam perjuangan yang kita nampak lompat sana sini, sebab apa? Sebab kita tidak ambil al-asbaqiyah, kita tidak ambil tentang kemantapan perjuangan itu, mungkin juga ada kesan di situ. Baik. Ini dari sudut fiqhus sirah. Yang keenam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat menjaga tata kelola ataupun disiplin kumpulan orang-orang generasi yang terawal masuk Islam. Jangan siapa-siapa mengkhianati mereka. Jangan siapa-siapa menjatuhkan kredibiliti mereka. Dan Sayyidina Umar rasa terkilan sekiranya mereka yang dijadikan qudwah, yang dijadikan contoh, yang patut dijadikan ikutan, mereka telah mereka meninggalkan perkara sunnah yang sepatutnya dia paling depan sekali. Maka terjadilah apa yang terjadi pada hari Jumaat yang mulia ini, kan? Baik. Sedang dia berkhutbah, sepatutnya orang-orang hebat-hebat ni pergi awal masjid. Nabi sebut dalam masjid, dalam hadis yang diriwayat oleh Bukhari Muslim, bila pada hari Jumaat malaikat pencatat amalan tunggu di pintu masjid. Dia tulis siapa datang dulu. Siapa dia datang dulu, pahala dia seperti korban seekor unta. Kemudian seekor lembu.
kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Apabila imam naik mimbar, malaikat tutup buku, yastami'una dzikra, dia pergi dengar khutbah. Dia tak mau tulis lagi. Tanda para jemaah sekalian. Karena itu saya kata, para jemaah sekalian, nak lewat setara mana pergi solat Jumaat, jangan sampai imam khatib sudah berada di atas mimbar. La. Kita tengok khatib keluar, kita cepat masuk masjid. Sekurang-kurangnya kita berada dalam masjid sebelum ditutup buku, rekod, catatan, fadilah oleh para malaikat. Ini tidak ni musim PKP pun mari lambat juga buat apa. Bahkan ramai yang kena tutup pintu masjid. AJK masjid tutup pintu bila orang azan. Minggu depan muka sama juga tak mari awal. Kita kata nasib lah. Waktu masjid ditutup, menangis-nangis kita nak pergi masjid. Bila masjid dibuka, bersenang-senang. Lewat-lewat kena pergi masjid. Kenapa? Allahu Akbar. Siapakah sahabat yang mutaakhir tadi? Allahu Akbar. Kenapa Sayyidina Umar terkilan? Sebab sahabat yang datang kemudian tadi, mengikut riwayat lain mengatakan bahawa dia adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, sahabat Nabi yang besar. Dalam peperangan Tabuk, dia telah menyediakan kenderaan dan barang-barang keperluan. Sehingga Nabi kita bersabda, la ma darra Uthman ma fa'ala ba'dal yaum. Nabi kata tak mudarat lagi apa Uthman buat selepas daripada hari ini. Uthman telah dikawinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua anak perempuan dia, Ruqayyah dengan Ummu Kalsum radhiyallahu taala anhum. Masuk Islam awal. Ahadul Asyarah, salah seorang daripada 10 orang yang dijamin masuk surga. Bila Sayyidina Umar tengok Uthman masuk lambat, terkejut Uthman. Terkejut Umar. Ayo saat hati. Pukul berapa ni? Sepatut kamu ni yang menjadi contoh, menjadi ikon, menjadi qudwah, awal datang. Orang kata, oh Uthman dah ada. Ini mari lambat. Uthman menyatakan keuzuran dia, dan dia tak sempat balik ke rumah tadi, tak sempat nak mandi, ambil wuduk je. Umar ingkar. Wal wudu aidan? Allahu Akbar. Wal wudu aidan? Ya. Maka kita pergi kepada yang ketujuh. Kenapa ambil wuduk je? Umar kata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Nabi suruh mandi, kau ambil wuduk je. Ingkar Sayyidina Umar di hadapan khalayak ramai. Allahu Akbar. Sedangkan dalam hadis Abu Sa'id, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, kan? Jadi Nabi kata mandi pada hari Jumaat tu wajib, mesti di atas setiap orang yang dewasa. Dalam hadis lain Nabi kata, iza ja'a ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil. Bila kamu mari ke masjid hendaklah kamu mandi. Mana? Al-amru, ulama usul berbincang, al-amru lil wujub, adakah arahan ini berbentuk wajib ataupun sunat? Maka kita kena tengoklah. Ada lagi hadis-hadis lain. Qala man tawadda'a yawmal lil jum'ati fa biha wa ni'mat wa man yaghtasala falizalik fa afdal. Jadi nampak. Ada hadis kata siapa dia ambil wuduk je cukup, siapa dia mandi lebih afdal, menunjukkan bahawa hadis itu tidak wajib, menunjukkan kepada fadilah sunnah. Habis kalau dah sunat, kenapa Sayyidina Umar tegur Sayyidina Uthman ni? Dahlah depan khalayak ramai, atas mimbar. Lish ya Umar. Tengok ni. Tanda tuan-tuan. Fama yaqsuduhu Umar. Umar bukan nak menjatuhkan Sayyidina Uthman. La. Jangan siapa-siapa tulis. Umar nak menjatuhkan Uthman. Umar nak memperlekehkan sahabat. La. Umar hanya menyatakan sepatutnya Uthman, orang yang menjadi contoh, yang menjadi qudwah, yang menjadi ikon, yang menjadi model, sepatutnya dia mengambil jalan yang lebih kuat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi berwangi, datang awal, duduk sah depan, supaya orang lain menjadi contoh kepada orang lain. Tapi tiba-tiba Uthman buat macam ni, kita rasa penat, kan? Sama juga dengan kita hari ni, masya-Allah tabarakallah. Kita hari ni ramai di kalangan ustaz-ustaz
yang sepatut dialah yang menjadi pelopor untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba, Masya Allah, lepas solat, dia pun tak solat sunat. Duk berbual lepas pada kuliah, tadi kuliah, tasawuf. Berapi-rapi, meleleh air mata kita, dengar. Zuhud, Masya Allah, tabarakallah. Tapi waktu duk makan, dia buah, mengumpat orang, hancur lebur habis. Di manakah ilmu yang kau sampaikan? Mana ini mengecewakan. Ngajar kita tasawuf tapi penuh dengan caci maki, celaan. Orang-orang yang tak berbeza pandangan kita sapu dia sewenang-wenangnya, kita kata jangan. Orang-orang yang ada autoriti sepatutnya menasihatkan masyarakat menjauhi benda khurafat, benda bid'ah. Kita pula keluar kenyataan, keluar bayan, menyatakan perkara ini ada khilafnya, boleh kita gosok-gosok. Kita kata ini satu perbuatan yang cukup berbahaya. Ahli agama, orang yang ada kedudukan, ia menjadi contoh pada orang lain. Kalau dia tak jadi contoh, memang sangat mengecewakan. Sebab itulah anak satu hari tertengok seorang pembesar agama. Kita kata agamuan berautoriti. Saya tak nak sebut jumpa kat mana. Kebetulan saya travel balik. Sampai tengok, oh, Assalamualaikum. Siapa? Tunggu anak. Masya Allah, anak perempuan dia sama dengan anak perempuan orang-orang yang tak reti agama. Dengan pakaiannya, dengan penampilannya. Kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau engkau orang yang awal yang tinggi dalam autoriti agama, begini penampilan anak-anak, bagaimana kita nak mengharapkan orang lain akan menjadi contoh? Ahli-ahli motivasi, ahli-ahli forum perdana, ustazah masyhur, ribuan orang tengok. Sekali dia angkat tangan dalam forum, tuan-tuan, tak pakai stongan. Sampai ke sini, dia punya lengan baju. Kita kata, ustazah, tunjuk aurat depan orang. Bagaimana kita nak jadikan model? Tak usah kira lah duduk berakak di dalam TV dengan suami. Kita kata ini semua hayhat. Mananya kesalahan yang dibuat oleh ahli-ahli agama lebih dahsyat. Kalau kesalahan yang sama dibuat oleh orang kampung, tak sama seperti apa yang dibuat oleh tokoh-tokoh agama. Hari jadi isteri nak tunjuk kita ni romantis sangat, belah kek, suat mulut, aurat tak tutup, letak di Facebook. Apa penyakit macam ni? Siapa kita? Kenapa tak sedar diri? Kenapa nak ikut juga orang-orang kampung yang buat? Orang kampung tu label dia, kamu pendakwah. Jangan buat tunjuk perangai pelik macam ni. Tengok Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menegur Uthman di hadapan ramai kerana Uthman tidak menunjukkan model dalam sunnah yang ini, walaupun perkara sunnah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada perkara yang ke-8. Boleh bagi imam potong khutbah dia untuk bercakap dengan seorang makmum dalam masjid sekiranya ada perkara yang perlu disampaikan. Jangan bimbang. Contohnya kita duduk atas mimbar, tiba-tiba mari orang ni masuk masjid buat salah. Kita kata, tuan, saudara yang baju kuning, baju biru tu, duduk, jangan langkah kepala orang. Boleh kita tegur. Sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Umar ini. Dan pernah Nabi kita sallallahu tegur Sulaid Al-Ghatafani, seorang sahabat yang masuk dalam masjid. Nabi sedang berkhutbah, Sulaid duduk, tak salat tahiyatul masjid. Nabi kata, qum, salli raka'ataini, bangun, salat 2 rakaat. Mana ulama katakan, kita walaupun kita tengah khutbah pegang tongkat, tapi kalau ada kesalahan dibuat oleh makmum, boleh kita tegur. Boleh kita tegur. Kalau tidak, masalah kita, kan? Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, kita pergi kepada perkara yang ke-9. Mana imam khatib boleh tegur makmum walaupun dia sedang berkhutbah, dan makmum boleh bercakap dengan khatib sekiranya perlu. Sekiranya perlu. Sebagaimana berlaku di hadis Anas yang dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika berlakunya kemarau panjang, sedang Nabi kita sedang berkhutbah, tiba-tiba masuk seorang pakcik
Dia kata, ya Rasulullah, A'rabi halakal amwal wa ja'al iyal. Fad'ullah lana. Ya Rasulullah, binasarah apa ni, harta kita, lapar dah anak-beranak kita ni, doalah minta Allah Ta'ala turunkan hujan. Maka Nabi kita berdoa, panjanglah kan. Dan Sayyidina Abu Bakar juga pernah potong khutbah, dan Sayyidina Umar pernah juga potong khutbah ketika orang lain sedang berkhutbah, dia bertanyakan masalah. Jadi kita hari ni pun boleh, contohnya kalau khatib ni salah, terlupa dia punya rukun khutbah ke dia merapu, duk cakap atas pentah benda-benda yang tak betul, duk baca hadis-hadis palsu, kita boleh angkat, imam khatib, hadzal hadis maudhu' la aslalahu, jangan dibawa ke dalam masjid ini, nanya kepada makmum ni. Makmum menarik semangat dengar hadis-hadis palsu gini sebab cerita pelik kan, maka boleh kita tegur. Cuma bimbanglah tempat kita ni, tegur kan lancar tungkak mari pecah kepala kita. Tegurlah dengan cara baik-baik. Ataupun khatib tu bercakap entah apa benda keluar daripada tajuk mengarut, kita boleh tegur, khatib, ini masjid, ini mimbar, ini rumah Allah Azza wa Jalla, bukan boleh sewena-wenanya kamu kamu bercakap apa yang kamu nak cakap. Jadi kita boleh beri nasihat kepada khatib supaya berdisiplin dan boleh tegur. Baiklah. Perkara yang ke-10 yang terakhir dalam pembimbingan kita ini, teguran Sayyidina Umar kepada Uthman radhiyallahu taala anhuma ini, iaitu bukan nak menjatuhkan marwah, bukan nak menjatuhkan kredibiliti, tetapi maslahah bagi umat Islam yang lain. Sebab Uthman kata, aku ambil wuduk je tak mandi. Nanti mari orang kemudian kata, pergi solat jemaah tak payah mandilah, Uthman pun ambil wuduk je. Ini maka Sayyidina Umar perbetulkan balik. Sebab apa? Sebab menjaga sunnah lebih aula daripada menjaga maslahah. Menjaga sunnah lebih besar daripada nak menjaga seseorang. Jadi kita kata, para jemaah sekalian, hari ini banyak orang, imam kita, khatib kita sendiri yang buat masalah, buat benda-benda yang menyalahi sunnah. Eloklah kita, kalau boleh kita tegur, kita tegur. Tak boleh tegur depan orang ramai pun, janganlah menjatuhkan kredibiliti marwah dia. Kita tegur senyap-senyap. Kita hantar WhatsApp, kita hantar mesej kepada dia secara peribadi. Apa yang khatib buat hari ini salah kan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kisah Sayyidina Umar dengan Uthman dalam kisah yang keempat ini sangat menarik, menjadi perhatian kita insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam kisah yang berikutnya dalam siri yang akan datang insya-Allah. Iaitulah tartib yang ana syarah, kisah yang saya pilih dalam kitab ini, iaitulah kisah yang kelima. InsyaAllah. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.